Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, yakni para malaikat, berhaji. Malaikat juga berhimpun beramai-ramai, secara beramai dengan jumlah yang besar, yang disebut haji, untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat juga mempunyai Kaabah, di mana mereka berkunjung kepadanya. Allah menamakannya dengan Al-Baitil Ma'mur, yang terletak di langit yang ketujuh. Firman Allah Ta'ala, Wal Baitil Ma'mur, Surah At-Tur ayat 4. Artinya demi Al-Baitil Ma'mur. Ayat ini menyatakan adanya Al-Baitil Ma'mur, iaitulah kiblat kepada para malaikat. Betapa pentingnya Al-Baitil Ma'mur sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan lafaz sumpah. Berhubung dengan Al-Baitil Ma'mur, berkata Ibnu Katsir, iaitulah seorang ulama tafsir yang terkenal, ketika menafsirkan ayat ini, telah sabit di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat pada malam Isra dan Mi'raj supaya melintasi langit yang ketujuh ke suatu tempat yang dinamakan Al-Baitul Ma'mur. Tiba-tiba masuk ke dalamnya oleh 70,000 malaikat pada tiap-tiap hari. Beliau menyebut lagi bahawa Al-Baitul Ma'mur mentawaf padanya oleh malaikat seperti penduduk bumi. Tawaf di sisi Kaabah. Al-Baitul Ma'mur itu menjadi Kaabah di langit yang ketujuh. Oleh kerana itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat pada malam Mi'rajnya Nabi Ibrahim alaihi salam menyandarkan belakangnya di Baitul Ma'mur itu sebagai suatu penghormatan kepadanya, kerana dialah yang membina Kaabah di bumi ini. Al-Baitul Ma'mur itu bertentangan dengan Kaabah. Kalau digugurkan sesuatu daripadanya, nescaya terjatuh di atas Kaabah. Ibnu Katsir menyatakan lagi, bahkan pada tiap-tiap langit ada rumah tempat beribadat dan dihadapkan kepadanya ketika bersembahyang. Yang ada di langit dunia dinamakan Baitul Izzah, di mana ayat yang dibaca tadi telah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir. Al-Baitul Ma'mur ialah Kaabah kepada malaikat di langit, tempat malaikat berhimpun, di mana tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur, dan yang masuk tidak keluar lagi. Begitulah mengikut satu riwayat yang lain. Pada malam Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagi memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan menjadi rasul kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Setelah mendapat tentangan yang hebat daripada penduduk Mekah, penduduk Taif, belum lagi Islam itu disebarkan di seluruh dunia, sudah dikepung oleh jumlah musuh yang terlalu ramai. Sedikit saja orang Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dhaif, menjadi tetamunya, untuk melihat alam yang luas, alam bumi dan alam langit, alam dunia dan alam akhirat.
alam nyata dan alam ghaib. Di antaranya dibawa ke langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi, dan dibawa melawat ke Al-Baitul Ma'mur. Ditemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersandar di Al-Baitul Ma'mur, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kuasa besar dunia, kerajaan Babylon yang memerintah di zamannya, kuasa yang paling besar. Ibrahim menghadapi Raja Namrud, Raja Babylon, sehingga dihukum bakar dengan api yang besar, dihalau dari tanah airnya dan berjuang, dan Allah Ta'ala memberi kemuliaan, diletakkan ruhnya di alam barzakh, di langit yang ketujuh, bersandar di Al-Baitul Ma'mur sebagai penghormatan yang diberi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditunjukkan Al-Baitul Ma'mur kiblat kepada malaikat di langit bagi menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menandakan kerajaan Allah yang tidak ada tandingan dan bandingan, bahawa bumi tempat kita berpijak dengan segala manusia yang ada di atasnya adalah habuk yang halus, yang terlalu halus, lebih halus daripada habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir itu berdasar kepada yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, di mana seorang lelaki telah bertanyakan kepadanya, apakah dia Al-Baitul Ma'mur? Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, ialah sebuah rumah di langit, dipanggil Darah, bertentangan Kaabah, terletak di atasnya, terletak di atas Kaabah, dihormati di langit sebagaimana dihormati Baitullah di bumi. Bersembahyang padanya tiap-tiap hari oleh 70,000 malaikat. Mereka tidak beredar daripadanya selama-lamanya. Tiap-tiap hari 70,000 malaikat datang ke situ. Yang datang tidak balik-balik lagi, tambah 70,000 tiap-tiap hari, menunjukkan jumlah yang tidak terhingga ramainya. Berkata Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seorang alim ilmu hadis di zaman yang kemudian, walaupun riwayatnya terdapat sedikit kedhaifan, walaupun riwayat hadis yang disebut oleh Ibnu Katsir dhaif, tetapi terdapat riwayat yang lain yang lebih sahih daripadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang kuat yang menguatkan hadis yang dhaif ini, menunjukkan bahawa Al-Baitul Ma'mur adalah riwayat yang sahih, iaitulah sabdanya, hal tadruna mal Baitul Ma'mur? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة لو خر عليها. Artinya, adakah kamu tahu apakah Al-Baitul Ma'mur itu? Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia Al-Baitul Ma'mur ialah sebuah masjid di langit, di bawahnya Kaabah. Kalau ia jatuh, nasihat jatuh menimpa Kaabah. Hadis ini hadis yang sahih, meriwayatkan hadis yang terdahulu, menunjukkan bahawa di langit ada rumah ibadat bagi malaikat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, rumah yang mulia kepada malaikat di langit yang dinamakan Al-Baitul Ma'mur. Mereka takutkan Allah. Malaikat juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka adalah makhluk yang sangat taat, maka sangat takut kepada Allah. Manakala malaikat itu amat kenal akan Allah Subhanahu wa taala, oleh itu mereka amat takut akan Allah dan membesarkannya. Makin kenal Allah Taala, makin takut kepada Allah Taala. Kalau orang tu dia kenal, dia kata dia kenal Allah Taala, dia tak takut, itu bohong, itu sesat. Orang yang paling kenal Allah
makin takut pada Allah Ta'ala. Disebut, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah itu di kalangan hamba-hambanya ialah ulama, orang-orang alim, orang-orang yang banyak ilmunya. Makin banyak ilmunya, makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Suratul Anbiya ayat 27 hingga 28. Artinya mereka itu, yakni malaikat, tidak mendahuluinya dengan perkataan. Malaikat tidak meminta Allah Ta'ala, tidak melangkah perintah Allah Ta'ala, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat malaikat kepada orang-orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Ayat ini menyatakan betapa taatnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah, mereka mesti menunaikan. Mereka tidak buat dulu sebelum ada arahan daripada Allah, supaya apa yang dibuat tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat malaikat. Dan mereka memberi syafaat pada hari kiamat hanya kepada orang-orang yang diizin oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, hendaklah menghormati malaikat ini, rasa malu kepada Allah dan malu kepada malaikat, kerana di antaranya orang yang diizin oleh Allah supaya malaikat memberi syafaat kepadanya. Dan malaikat ini sangat berhati-hati dalam apa sahaja mereka nak buat, kerana mereka terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah an yuhi bil amri takallama bil wahyi, akhadhat as-samawati wal ardu rajfatun, akhadhat as-samawati wal ardu rajfatun, aw qala rajfatan, aw qala ra'datan shadidatan khawfan min Allah azza wa jalla, fa idza sami'a dhalika ahlus samawati sa'iqu وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد." الحديث رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. Artinya, apabila Allah menghendaki bahawa dia mewahyikan dengan perintahnya, berfirmanlah ia dengan wahyu itu, segala langit bergoncang kerana takutkan Allah. Apabila ahli langit mendengarnya, mereka pun pengsan dan tersungkur sujud menyembah Allah. Maka yang pertama mengangkat kepala ialah malaikat Jibril alaihi salam. Maka Allah berfirman kepadanya daripada wahyunya dengan apa yang dikehendakinya hingga akhir hadis. Ayat ini menyatakan betapa takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila Allah berfirman, siapa pengsan kemudian sedar dan mendengar firman Allah, yang mula-mula sedar ialah malaikat Jibril, menerima arahan daripada Allah kerana terlalu takut kepada Allah Ta'ala. Disebut dalam Quran firman Allah Ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami turunkan Quran itu kepada gunung ganang dan bukit bukau, nescaya engkau akan lihat gunung ganang dan bukit bukau itu khusyuk, menjadi retak terbelah kerana takut pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita manusia ni tak mau dengar firman Allah.
lawan firman Allah, menunjukkan bahawa ramai kalangan manusia ni hati mereka lebih keras daripada batu di bukit. Dari Jabir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, marartu lailatan usriya bi bil mala'il a'la wa jibrilu kal halasil al-albali min khasyatillah ta'ala, rawahu at-Tabarani fil Awsat. Artinya, aku telah lalu di kalangan malaikat-malaikat pada malam aku diisrakan, dan aku lihat malaikat Jibril seolah-olah pengalah lantai yang lama kerana terlalu takutkan Allah. Nabi kata, pada malam aku dijemput oleh Allah menjadi tetamu Allah yang dikenali dengan malam Isra' dan Mi'raj. Aku berada di alam malaikat. Aku melihat Jibril alaihi salam menghinakan diri, merendahkan diri, terlaksana kain pengesak lantai, kerana terlalu hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat Jibril ini adalah ketua segala malaikat di langit, malaikat yang paling besar. Kalau itulah pemimpin malaikat sangat takut kepada Allah Taala, maka apatah lagi malaikat-malaikat yang di bawahnya. Makin hampir malaikat itu kepada Allah, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.